transformasi ataupun peralihan kepada perkembangan kepada 5G. Adakah Yang Berhormat Menteri boleh jelaskan bila kita menggunakan melalui DNB ya, dan sistem Single Wholesale Network, berapakah pendapatan kerajaan yang kita terlepas berbanding dengan bila kita auction off the spectrum terus kepada syarikat-syarikat telekomunikasi. Dan dalam format ini kita menggunakan apa yang disebut sebagai single core network dan ada sistem MOCN, multi operator core network. Adakah Yang Berhormat berpandangan bahawa ia akan mendatangkan kekangan kepada syarikat-syarikat telekomunikasi menyediakan perkhidmatan yang lebih berinovasi, terutama kepada syarikat-syarikat SME. Ya, maksudnya ada kekangan dari segi kualiti ataupun inovasi yang boleh disediakan oleh syarikat-syarikat telekomunikasi. Apa pendapat Yang Berhormat Menteri? Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Menteri. Tan Sri Yang Di-Pertua, pihak DNB telah diberikan mandate supaya dalam pelaksanaan program ini ianya bukan saja lebih viable dari segi teknologi dan juga pada kos yang lebih rendah. Antara inovasi yang diperkenalkan oleh DNB termasuklah pengenalan kaedah multi-operator core network ataupun MOCN yang lazimnya di negara-negara lain biasanya hanya 2 operator berkongsi pada sesuatu apparatus. Saya telah menyaksikan sendiri demonstrasi MOCN yang dijalankan pada beberapa hari yang lalu. Malah negara Malaysia mencatat sebagai negara yang pertama di dunia di mana sistem MOCN dapat dikongsikan sehingga 5 atau 6 MNOs berkongsi satu apparatus. Kebanyakan negara lain setakat ini MOCN hanya digunakan oleh 2, maksimum 3 operators. Tetapi apa yang telah didemonstrasikan kepada saya membuktikan ianya boleh dibuat sampai 5 atau 6 operator pada satu-satu apparatus. Dan ini adalah yang pertama telah diperkenalkan oleh DNB. Itu sebagai satu contoh bagaimana kos akan dapat direndahkan apabila multi-operator core network integration dapat dilaksanakan apabila 5G rollout dilaksanakan mulai pada bulan Disember. Jadi sebenarnya semua kaedah-kaedah ini adalah antara inovasi yang perlu diperkenalkan oleh DNB. Baik, dalam soal sejauh manakah kos melepas, ya, banyak yang membuat andaian harga kepada spektrum yang kita guna pakai, 3 bentuk spektrum ini akan diguna pakai untuk 5G pada harga yang berbeza-beza. Saya bertanya pada DNB, harga itu dianggarkan sekitar 6 bilion. Tapi ada juga yang memberi anggaran kepada saya, harga berdasarkan kepada harga lelongan yang dibuat di setengah negara boleh mencapai sehingga 15 bilion. Isunya, kalau sekiranya kita menggunakan pendekatan lelongan atau borong kepada spektrum, harga yang dibayar itu akan dipas kepada pengguna. Lebih tinggi harga yang diambil, lebih mahal pula yang di-charge kepada pengguna. Sedangkan matlamat kerajaan nak memastikan seboleh-bolehnya, walaupun 5G diperkenalkan, harganya boleh dikatakan lebih murah daripada harga 4G. Itu sasarannya. Malah harga diberikan gambaran kepada saya sekitar RM3 ke RM4 per megabit. Sebab itu soal kos melepas kepada kerajaan tak berbangkit. Ini adalah kerana pembiayaan bagi pelaksanaan program 5G ini tidak menggunakan dana kerajaan tetapi dia diatur secara oleh swasta. Dan ia juga tidak menggunakan konsep borong untuk menghalang daripada harga yang terlalu tinggi dibayar oleh pengguna, tetapi dia digunakan dengan cara satu rundingan reference access pricing ni yang sedang dirundingkan dan akan dimediate oleh MCMC. Jadi bukan DNB yang boleh meletakkan harga yang tinggi di-charge kepada MNOs atau MNOs boleh ambil dengan harga yang mereka tetapkan sendiri. Untuk makluman Yang Berhormat, ROA negotiation ini sedang berjalan dan hanya setelah ROA pricing ini ditetapkan barulah roll out 5G dapat dimeterai dengan kelulusan MCMC. Sehingga kini MCMC belum memberikan kelulusan kepada penetapan harga. Telefon baru percuma untuk semua.
Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pascabayar tanpa had terbaik kami.